Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi melalui kuliah subuh secara online. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perbincangan kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan ahli syurga dan juga ahli neraka. Mungkin Tuan Haji, okey. Berkaitan dengan ahli syurga dan juga ahli neraka, yang berkait dengan persoalan akidah juga. Cuma pagi ini kita akan bincang ciri-ciri dan juga sifat-sifat ahli neraka. Kerana kita berada di, kita kata, penghujung dunia, walaupun kita tidak tahu bila kiamat akan berlaku, tetapi isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang disebut oleh Nabi SAW itu telah banyak yang berlaku sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Antaranya fitnah-fitnah yang semakin banyak berlaku di hadapan mata kita. Antaranya sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab, fitanan ka qita'il laylil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, yabi'a qaumun dinahum bi'aradin minad dunya qalil, al-mutamassiku yawma idzin bidinihi kalqabidi 'alal jamri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il qatri. Ini dua hadis Nabi yang menggambarkan kepada kita mengenai fitnah dan bahaya di akhir zaman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mensifatkan keadaan masyarakat umat Islam di akhir zaman. Nabi kata, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Bahaya dan kecelakaan bagi orang-orang Arab. Yang dimaksudkan dengan orang Arab di sini ialah orang Islam yang akan berhadapan dengan bahaya yang sudah hampir. Lalu kata Nabi, fitanan ka qita'il laylil muzlim. Fitnah seperti malam yang gelap gulita. Yang kita tengok manusia sukar untuk melihat kebenaran dan kebatilan ini. Sehingga tahap Nabi kata fitnah ini yusbihur rajulu mu'minan, pagi seorang itu beriman, wa yumsi kafiran, kemudian petang dia kufur. Di dalam hadis yang lain ditambah lagi Nabi, yusbihu, kalau kat sini pagi beriman, petang kufur, hak lain di waktu petang mereka kemudian mereka beriman, malamnya kemudian paginya kufur. Begitulah nak gambarkan situasi dan keadaan yang sangat sukar, sehingga kebenaran dan kebatilan ini menjadi berkecamuk. Situasi ini kenapa boleh berlaku? Kata Nabi SAW, yabi'u qaumun dinahum bi'aradin minad dunya qalil. Satu kelompok manusia ini akan menjual agama dengan habuan-habuan dunia yang sedikit. Ini fitnah di akhir zaman. Jadi fenomena-fenomena begini kita melihat dan menyaksikan
di hadapan mata kita di mana-mana. Tanpa kita prejudis ataupun menuduh kepada seseorang. Tetapi ini adalah sebagai panduan kepada kita untuk kita melihat fenomena-fenomena yang berlaku di dalam dunia manusia hari ini yang telah disifatkan oleh Nabi SAW bagaimana fitnah yang berlaku kepada kita umat manusia yang perlu kita berjaga-jaga supaya kita dapat memelihara agama. Sehingga Nabi SAW menyebut al-mutamassiku yawma izin bidinihi kal-qabidi alal jamr. Orang yang berpegang kepada agama pada masa itu seperti orang memegang bara api. Maksudnya sukar, payah untuk menjaga agama disebabkan tersebarnya fitnah dan juga banyaknya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kita masyarakat umat Islam yang ingin memelihara dan menjaga agama. Walaupun kita bersyukur dalam kalangan kita, dalam masyarakat kita ini, kita masih mudah untuk menjaga agama. Tetapi dengan perubahan kehidupan, dengan dunia manusia yang berubah pada hari ini, kita tengok perubahan geopolitik, geoekonomi, kita geososial. Kita tengok hari ini dengan wabak COVID dan sebagainya, hari ini kita melihat perkara-perkara yang digambarkan oleh Nabi SAW ini memang semakin hari semakin menyerlah. Jadi apa yang kita dapat ambil daripada hadis ini ialah gambaran Nabi SAW untuk mengingatkan kepada kita tentang bahayanya fitnah di akhir zaman. Dan yang kedua ialah keperluan kita untuk sentiasa berpegang dengan agama yang mana di akhir zaman ini berpegang dengan agama itu semakin mencabar. Bukan lagi suatu perkara yang mudah bagi kita untuk kita berpegang dengan agama. Kerana kita tengok berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai fitnah yang berlaku di sana sini. Sebagaimana nanti kita akan tengok apa yang saya nak kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pagi ini ialah bagaimana Nabi SAW menggambarkan kepada kita tentang ahli-ahli neraka. Dan insya-Allah kuliah subuh bulan depan kita akan tengok pula ciri-ciri dan sifat-sifat ahli-ahli syurga. Hari ini kita tengok Nabi gambarkan kepada kita dan situasi dan fenomena ini kita lihat dan kita saksikan di depan mata. Dan ini yang perlu kita ingat dan kita saksikan. Dan yang kedua hadis Nabi SAW, Nabi mengingatkan kita, Nabi kata, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kamawaqi'il qatri. Nabi kata, aku melihat, kata Nabi sesungguhnya aku melihat tempat-tempat fitnah di celah-celah rumah kamu itu seperti titik-titik hujan. Saya bila baca hadis saya tak faham juga, tapi bila baca huraian daripada para ulama, jadi kita boleh melihat hari ini bagaimana fitnah-fitnah itu masuk ke dalam rumah kita sebagaimana hujan masuk ke celah-celah rumah kita. Mercik tempiah masuk dalam rumah. Jadi kita tengok hari ini fitnah-fitnah yang kita lihat berbagai hari ini yang kita boleh saksikan di mana-mana. Sehingga orang kata kita jaga rumah kita, kunci pagar, tapi dalam rumah kita ini masih masuk berbagai-bagai. Jadi apa yang disifatkan oleh Nabi SAW ini, mungkin ini menggambarkan kepada kita bagaimana fitnah-fitnah dengan kemudahan alam maya yang kita ada sekarang ini. Di sebalik kemudahan yang ada, kita tengok ada juga fitnah-fitnah. Sekiranya ia tidak terkawal, maka kita tengok semua ini akan membawa kita terjebak dengan fitnah-fitnah yang sangat banyak. Jadi dengan sebab itu, Nabi SAW mengingatkan kita, kata Nabi, inni la'ara. Sesungguhnya aku melihat mawaqi'al fitan, tempat-tempat, titik-titik fitnah di celah-celah rumah kamu itu seperti titik-titik hujan. Bagaimana tempias hujan, bagaimana hujan mencurah dari langit,
menimpa seluruh kawasan yang akan menyebabkan masyarakat umat manusia akan terdedah kepada basah dengan sebab hujan. Begitulah juga kita akan terdedah kepada fitnah seolah-olah kita terdedah kepada tempiah basah daripada hujan yang lebat. Jadi gambaran yang disebut oleh Nabi SAW ini, kalau kita lihat bagaimana situasi dan masyarakat di akhir zaman akan berhadapan dengan situasi ini, yang kalau kita lihat saya di sini peringatan daripada para ulama bahawa fitnah di zaman-zaman kebelakangan ini adalah fitnah kesukaran untuk berpegang dengan agama. Ini yang perlu kita ambil perhatian. Jadi kita tengok agama menjadi orang kata sukar untuk diamalkan. Bukan agama tu berat, orang dulu ringan tak, dia sama sahaja. Tetapi fitnah-fitnah yang kita hadapi menjadikan orang sukar untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah kalau kita tengok dulu para ulama kita mengajar untuk berzikir. Kalau kita dengar orang dulu sembahyang sampai mungkin 100 rakaat bahkan 1000 rakaat. Kalau Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin dikatakan 1000 rakaat sehari sembahyang. Kita rasa macam pelik sungguh, tak masuk akal dah kalau kita zaman lah ni nak sembahyang banyak tu. Kan? Berat panjang kita tak boleh dah nak sembahyang. Sebab apa? Kita hak sembahyang 5 ni pun berasa banyak sangat dah. Boleh jaga 5 ni kira bagus dah. Kalau boleh sembahyang 5 di masjid secara berjamaah, tu dah kira sangat bagus dah. Tapi nak kata sembahyang 1000 rakaat terkejut. Nak kata baca Quran, khatam sehari sekali, terkejut kita. Walaupun dulu itu adalah amalan biasa. Pernah Dr. Ali Jumaah Mufti Mesir, dulu kata dia 5,000 sehari zikir la ilaha illallah apa ni biasa orang boleh buat. Zaman lah ni bagi 5,000 tak boleh buat belaka. Tak boleh buat belaka. Pernah dia kata Syekh bagi 5,000 hak boleh buat orang perempuan saja. Yang boleh buat orang perempuan saja, orang lelaki tak boleh buat. Kalau kita buat analisis sebab apa orang perempuan boleh buat, orang lelaki tak boleh buat. Okay, kita akan buat alasan orang perempuan ni dia duduk rumah, tak ada kerja. Zaman ataupun kalau hak bekerja pun dia boleh buat juga. Kita orang lelaki bekerja, duduk rumah tak boleh buat. Pencin pun tak boleh buat. Ini sebab apa masalah ni? Mana masalah kesukaran untuk berpegang dengan agama disebabkan perubahan zaman ini. Kemudian semalam saya dari Kota Baru baru sampai malam tadi ni, alhamdulillah Datuk. Saya jumpa seorang anak murid Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah, ayah kepada Sahibus Samahah Mufti wilayah sekarang. Dia kata Tok Guru Haji Lubuk Tapah bagi untuk baca zikir pagi ini 4 setiap hari baca 4 sahaja. Walaupun zikir ada yang diajar panjang, zikir yang dibawa oleh Tarikat Ahmadiyah panjang. Tapi dia hanya suruh baca 4 je. Selawat, istighfar, la ilaha illallah, itu sahaja. Kemudian muqaddimah iaitu dengan muqaddimah 1. 4 tu dia kata baca hak ni pun cukup dah, dia kata 4 zikir untuk dibaca setiap hari. Saya tengok kata Masya Allah. Kalau kita boleh baca 1 la ilaha illallah, boleh baca istighfar, boleh baca selawat setiap hari, sangat-sangat baik, sangat baik-baik dah. Dia kata baca sekali. Hak tu istighfar Ahmadiyah tu panjang sikit, selawat dia panjang sikit. Dia kata itu pun sangat baik dah. Sebab kalau bagi banyak tak buat langsung. Bagi sikit boleh buat, itu adalah lebih baik. Daripada bagi banyak tinggal tak buat terus. Jadi hari ini kita tengok para ulama
dari zaman ke zaman, dari masa ke semasa, mengajar dan mendidik sebagaimana untuk kita istiqamah di dalam beragama. Kerana di zaman-zaman akhir ni kesukaran berpegang dengan agama. Itu ialah fitnah di akhir zaman ini. Dan juga sukar untuk istiqamah. Kalau berpegang nak istiqamah payah. Nak istiqamah di dalam agama ini juga sukar. Sehingga Nabi kata, Al-qabidu ala dini kal-qabidi ala al-jamr. Orang nak pegang agama seperti mana orang pegang bara api. Menjadi sukar di saat-saat fitnah di akhir zaman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah, ada satu hadis Nabi SAW tentang kehidupan di akhir zaman ini, yang Nabi sebut, Nabi kata, inilah ciri-ciri ahli neraka yang aku tak tengok lagi mereka ini. Yang mana di zaman Nabi kumpulan ataupun kelompok ini tidak muncul. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata, sinfani min ahli nar lam arahuma. Dua kelompok ahli neraka yang aku tidak pernah tengok lagi, kata Nabi. Maksudnya di zaman Nabi tidak ada, sahabat tak jumpa, sahabat-sahabat Nabi tidak berkelakuan sedemikian, tapi mereka ini akan muncul di akhir zaman dan di zaman-zaman selepas kenabian. Iaitu zaman-zaman kita. Inilah yang kita berada di akhir zaman dan inilah fenomena yang kita lihat dan kita saksikan sekarang. Nabi kata kelompok ini sekiranya mereka tidak bertaubat dan kembali kepada Allah, mereka ini akan dihumbang ke dalam neraka dan ini adalah ciri-ciri mereka. Kata Nabi, sinfani min ahli nar lam arahuma. Dua kelompok ahli neraka yang aku tak tengok lagi mereka ini. Tak jumpa lagi di zaman kita, seolah kata Nabi. Yang pertama lelaki dan yang kedua perempuan. Ada pun lelaki kata Nabi, rijalun biaidihim siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Orang lelaki yang memegang di tangan mereka ini tongkat seperti ekor lembu. Yadribuna bihan nas, yang mana mereka memukul dengan menggunakan tongkat tersebut kepada orang ramai. Jadi di sini Nabi menggambarkan berkaitan dengan kekerasan-kekerasan yang berlaku di akhir zaman. Kezaliman-kezaliman yang kita tengok dan kita saksikan kepada sesama masyarakat umat manusia tanpa kebenaran. Macam kita tengok gangster ke ataupun yang seumpamanya. Yang kita tengok orang menggunakan kekerasan untuk menzalimi orang lain. Yang kita tahu bahawa Islam ini agama keselamatan, agama kedamaian kepada sesiapa sahaja. Yang memberikan keselamatan, keadilan, kedamaian, itulah agama. Sekiranya kita berjiran, pepatah mengatakan al-jar qabla ad-dar. Jiran sebelum rumah. Maknanya kerana kehidupan berjiran itu adalah sangat penting kepada kita masyarakat umat Islam dan juga masyarakat yang beragama secara khususnya. Jadi dalam keadaan kita tengok manusia menzalimi satu sama lain ini, jadi orang yang berlaku zalim ini itu di antara tanda-tanda dan ciri-ciri ahli neraka. Iaitu satu kelompok manusia yang akan muncul di akhir zaman yang menggunakan kuasa dan kekerasan yang mereka ada untuk menzalimi antara satu sama lain. Dan ini kita boleh lihat, kita tengok fenomena-fenomena begini berlaku di dalam dunia manusia yang sangat banyak. Kita tengok bagaimana orang dizalimi, bagaimana orang dikerasi, bagaimana orang dianiaya dengan tanpa sebab ataupun dengan sebab-sebab yang tidak sepatutnya. Mereka itu dizalimi dan tidak diberikan hak-hak mereka. Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, kata Nabi, adalah orang-orang yang akan nantinya dihumbang ke dalam neraka. Mana pelaku-pelaku kezaliman yang seumpama ini. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita jauhi. Yang kedua, kata Nabi,
orang-orang wanita. Wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Nabi kata kumpulan wanita kasiyat, ariyat. Dia menuntut tapi bogil. Jadi apa makna dia? Ada dua tafsiran dan huraian ulama hadis tentang makna kasiyatun ariyat ini. Pertama kata mereka kata para ulama ini, kasiyat maksud mereka menutup dengan makna mereka mempunyai rezeki yang diberikan oleh Allah yang menyebabkan mereka ini selamat, mereka ini terpelihara, terjaga kehormatan dan maruahnya. Namun mereka ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makna yang kedua ialah wanita-wanita yang menutup aurat mereka tetapi pada masa yang sama yang dia tutup itu sebenarnya tidak pun tertutup. Menutup tapi dalam keadaan dia seolah-olah bogil. Banyak sangatlah kita saksikan hari ini kalau kita tengok di dalam kaca-kaca TV dan media-media masa sekarang. Yang kita tengok, mereka menutup aurat mereka tetapi mereka mendedahkan juga aurat mereka itu pada masa yang sama. Kerana kita tahu aurat ini perlu ditutup dengan memenuhi 4 ciri-ciri. Yang pertama, jangan mensifatkan tubuh badan kita, hak yang kita pakai itu. Jangan terlalu nipis sehingga mendedahkan apa yang ada di bawah pakaian kita. Dan jangan sampai terbelah menampakkan apa yang ada di bawah. Kemudian satu Allah yasif, Allah yashif, Allah yang kashif. Mana tidak tebal tapi jarang. Tebal ataupun jarang. Tidak tebal dan jarang, macam baju-baju yang dikait itu tapi nampak tebal tapi kulit dia nampak kat bawah. Jadi kita tengok fenomena ini banyak. Jadi Nabi kata ariyatun kasiyatun ariyat. Mana dia menutup tapi terbelah. Mana kalau dia pakai pakaiannya itu sempit sehingga menampakkan tubuh badan ataupun nipis sehingga menampakkan kulit mereka, ataupun tebal tetapi bila tebal tapi masih mendedahkan, iaitu seperti yang terbelah, bila melangkah terbelah nampak habis betih dia, ataupun leher, di bahagian lehernya, tangan dan seumpamanya terdedah, ataupun tebal tapi bajunya itu jarang. Dan ini Nabi kata fenomena pakaian-pakaian wanita di akhir zaman, yang mana pakaian-pakaian begini akan menyebabkan pemakaiannya itu dihumbang ke dalam neraka. Jadi dengan sebab itu perlu jugalah kita berikan perhatian model-model pakaian yang kita nak beli untuk orang sebelah ataupun anak cucu kita yang berpakaian ini, kita kena tengok dan kita kena ambil perhatian. Supaya jangan anak-anak cucu kita ni terjebak dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW dengan fenomena wanita di akhir zaman, yang mana dengan sebab pemakaian ini mereka dihumbang ke dalam neraka. Kemudian ciri-ciri yang seterusnya, mana yang pertama berpakaian. Yang kedua ma'ilatun mumilat. Ma'ilat ini maksudnya mereka ini mengajak kepada keburukan. Ma'ilatun mumilat. Mana berpakaian sudah mendedahkan aurat. Kemudian mereka ini mengajak kepada keburukan. Seperti mana kita tengok hari ini nak lomba motosikal pun tak orang perempuan sebelah. Lomba kereta tak perempuan sebelah. Macam-macam semua diletakkan perempuan dengan cara pemakaian yang seumpamanya
yang kita saksikan itu. Dan ini semua adalah ciri-ciri yang menggambarkan kesalahan-kesalahan yang boleh menyebabkan kita dihumbang ke dalam neraka yang digambarkan oleh Nabi SAW. Mana mereka ini cenderung kepada kemungkaran dan mengajak pula kepada keburukan. Kemudian Nabi mensifatkan lagi ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka itu seperti bonggol-bonggol unta yang condong. Ini kita kata metafora, kiasan yang dibawa oleh Nabi SAW untuk menggambarkan bagaimana unta yang ada bonggol dia di atas. Kalau sebab unta ni ada yang bonggol satu, ada yang bonggol dua, yang bergerak bonggolnya itu. Nak menggambarkan bagaimana mereka ini mengajak kepada keburukan dan juga membawa kepada fitnah dan juga perkara-perkara mungkar di dalam kehidupan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita dua kelompok, iaitu satu golongan lelaki yang berlaku kejam dan zalim, dan yang kedua kelompok perempuan yang keluar daripada rumah mereka dalam keadaan tidak menutup aurat dan boleh mengancam, menyumbang kepada keburukan dan juga maksiat dan dosa. Nabi mensifatkan wanita-wanita seumpama ini, Nabi kata la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Wanita-wanita ini tidak akan masuk syurga dan dia tidak akan mendapat bau syurga. Dalam riwayat lain Nabi kata sesungguhnya syurga itu akan dapat dihidu dalam jarak jauh 300, ada yang sebut 300 tahun perjalanan, dah cium bau syurga. Kalau dah bau syurga pun tidak dapat dihidu, sudah pasti nak menggambarkan jauh sekali akan dapat masuk syurga. Bau pun tak dapat, maknanya kata mustahil dia akan dapat masuk syurga disebabkan dosa-dosa dan juga maksiat yang dilakukan oleh mereka. Jadi hadis ini, kalau kita tengok hadis sahih yang Nabi sebut berkaitan dengan fenomena akhir zaman yang mana ia adalah ciri-ciri ahli neraka, iaitu bagi lelaki berlaku zalim, berlaku kejam kepada orang lain dan menindas orang tanpa hak, dan bagi perempuan digambarkan oleh Nabi SAW kepada kita dalam situasi yang sangat mudah, iaitu tidak memelihara dan menjaga aurat mereka sehingga mereka menyumbang kepada penyebaran dosa dan juga maksiat di dalam kalangan masyarakat. Jadi hari ini kita tengok banyak kes-kes yang berlaku gangguan seksual dan macam-macam kita tengok di dalam media, laporan-laporan. Jadi semua ini adalah disebabkan antara lainnya di samping ianya tingkah laku, dia juga disebabkan oleh cara hidup dan pemakaian yang menyumbang kepada fitnah dan juga kemungkaran ini. Jadi perkara ini dilihat kecil, tetapi sebagai orang kata menyemarakkan kesedaran dalam kuliah subuh secara online ini, saya rasa untuk kita tidak mengantuk, kita cuba untuk berfikir fenomena dan situasi yang ada supaya kita tidak terdedah kepada bahaya azab Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Dan yang kedua, hadis Nabi SAW yang bercerita tentang ahli syurga dan juga ahli neraka. Rasulullah SAW bersabda, iftakharatil jannat wan nar. Satu ketika di hari akhirat kelak nanti, Nabi menggambarkan kepada kita dan cuba kita duduk sejenak berfikir. Syurga dan neraka ini berbicara. Kata neraka,
Faqalatin nar, ya Rabbi, wahai Tuhanku, yadkhulni al-jababiratu wal mutakabbiratu wal muluku wal ashraf. Wa qalatil jannah, ay Rabbi, yadkhulni ad-du'afa wal fuqara wal masakin. Kata Nabi SAW menggambarkan kepada kita perbahasan ataupun perbicaraan syurga dan neraka. Jadi neraka bercakap kepada Allah dan syurga bercakap kepada Allah. Kata neraka, ya Rabbi, wahai Tuhanku, telah masuk menghuni dan mendiamiku ini beberapa kelompok daripada hamba-hambamu. Iaitu yang pertama, Al-Jababirah. Al-Jababirah maknanya kelompok-kelompok yang hidup di atas dunia ini dengan penuh kezaliman dan kekejaman. Mana kelompok yang berlaku zalim, yang salah guna kuasa, menindas dan menidakkan orang lain, dan mereka ini adalah di antara ahli-ahli neraka. Dalam Quran banyak sekali sifat-sifat ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita tengok di dalam Al-Quran, sifat-sifat ini dinyatakan oleh Allah dengan terang. Seperti mana sifat-sifat golongan yang menentang para nabi dan para rasul. Mereka ini disebut sebagai Al-Jabbarun. Golongan yang telah melakukan kezaliman dan juga melakukan kekejaman kepada sesama manusia, sedangkan mereka ini adalah orang-orang biasa sama seperti dengan kita. Tetapi kerana kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka, mereka telah berlaku zalim kepada orang lain. Jadi ini mengingatkan kita, tuan-tuan, supaya kita tidak berlaku zalim. Kita tidak berlaku kejam. Sebab itu di dalam hadis lain Nabi kata, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Mana kalau kita berlaku zalim kepada orang lain, maka itu adalah tanda-tanda kita akan berdepan ataupun diselubungi dengan bahaya pada masa akan datang, iaitu kita akan dihumbang ke dalam neraka. Kemudian yang kedua ialah al-mutakabbirun. Orang-orang yang angkuh dan juga sombong. Sebab itu kalau kita baca di dalam Al-Quran, surah Al-Qalam itu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Tuhan kata, kalla innal insana la yatgha. Manusia ini zalim. Taghut. Sebab apa zalim dia ini? Ar-ra'ahu istaghna. Bila dia lihat, dia ini semua cukup belaka. Saya kata istighna ni cukup. Dia rasa dia ni tidak berhajat. Sebab itu kita tengok dan kita pun pernah sebut di dalam kuliah-kuliah kita sebelum ini, kita akan berlaku sombong bila mana kita berasa kita tidak memerlukan orang lain. Kita akan sombong dengan anak isteri kita ataupun suami anak-anak kita bila kita berasa kita tidak berhajat kepada mereka. Kita akan sombong dengan kawan dan jiran tetangga kita bila kita berasa kita lebih dan tidak berhajat. Walaupun kita tahu sebenarnya kita semua ada kekurangan dan kita ada kewajipan dan tanggungjawab yang mana kita mesti bertanggungjawab kepada semua. Jadi al-mutakabbirun, kata neraka yang akan masuk menghuni dan mendiamiku ialah orang-orang mutakabbirun. Di dalam Al-Quran banyak sekali sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ahli neraka yang mana mereka ini adalah orang-orang yang sombong. Di dalam hadis yang sahih juga Nabi SAW menyebut la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya walaupun sekecil zarah sifat-sifat sombong ini. Sifat-sifat kibr. Sifat-sifat yang menggambarkan keangkuhan dan besar berbangga diri ini.
yang mana sifat ini adalah sifat yang sangat buruk, sifat yang sangat keji, yang tidak boleh sama sekali ada di dalam diri kita. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan sifat sombong ini? Apakah bila kita pakai baju cantik, kereta besar, rumah besar, itu kita sombong? Nabi kata tidak. Itu adalah nikmat Allah yang kita boleh gunakan. Tapi yang dimaksudkan dengan sifat sombong yang menjadikan seseorang itu terhalang daripada syurga Allah ialah batarul haq wa ghamtun nas. Iaitu kita tidak menerima kebenaran dan kita menidakkan orang lain ataupun merendahkan orang lain. Ini yang kita tengok sifat sombong bila ada dalam diri seseorang, kita tidak menerima kebenaran. Walaupun jelas di hadapan mata. Maka ini adalah keburukan. Dan yang kedua, bila mana sifat sombong menguasai hati kita, kita akan memandang rendah kepada orang lain. Pernah para salihin, mereka menangis tentang diri mereka. Bila mereka melihat kepada orang-orang yang lebih tua, mereka akan merasai bahawa orang tua ini kebaikannya itu lebih banyak daripada kita. Sebab dia dah hidup lama, dia dah buat kebaikan yang banyak. Bila dia lihat kepada orang muda, dia akan merasai bahawa kejahatan dia lebih banyak. Kerana orang muda ini masih sedikit kehidupannya, maka dia tidak terdedah kepada keburukan. Jadi kita yang dah hidup lebih panjang daripada mereka, sudah pasti banyak keburukan yang kita ada. Jadi dengan sebab itu, dia berfikir sedemikian, itulah yang menjadikan mereka tawadhu'. Mereka rendah diri, tidak merasa sombong. Dilihat orang yang lebih besar, tidak merasakan yang dia ini lebih kerana orang yang hidup lama dah banyak buat kebajikan. Dilihat orang yang kecil, bukan dirasakan dia lebih banyak kebaikan, tapi dirasakan bahawa kita sudah lebih banyak dosa berbanding dengan dia sebab kita sudah hidup panjang. Ini semua adalah untuk melatih diri supaya kita bersifat tawadhu'. Untuk melatih diri supaya kita merasa rendah, tidak merasa angkuh dan tidak merasa sombong. Jadi sifat-sifat inilah yang kita lihat dapat menyelamatkan mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dihumbang ke dalam neraka. Yang ketiga, kata ahli neraka, masuk di dalam neraka ini ialah raja-raja. Jadi sekarang ni bukanlah orang jadi raja tu mesti kena masuk neraka, tidak begitu. Maksudnya pada adat kebiasaannya mereka ini akan terdedah kepada perkara-perkara yang tidak baik, dengan sifat-sifat yang tidak baik, maka mereka ini akan dihumbang ke dalam neraka. Dan ada sekiranya mereka ini bertanggungjawab, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan dilindungi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah naungan arasy-Nya di hari kiamat, dan akan dilindungi dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang-orang yang berlaku adil kepada hamba-hambanya, kepada rakyat dan juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini di antara orang-orang yang akan masuk neraka. Jadi mungkin disifatkan dengan raja di sini ialah penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa disebabkan kita tidak menunaikan amanah dan tanggungjawab. Sebab itu di dalam hadis yang lain Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab terhadap orang yang berada di bawah pimpinannya. Tetapi secara khususnya Nabi menyebut tentang dialog neraka dan syurga ini, kata dia orang-orang yang masuk neraka ini adalah golongan yang ketiganya ialah para pemimpin-pemimpin bila mana mereka ini tidak bertanggungjawab dan tidak mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang keempat ialah wal ashraf, orang-orang bangsawan. Kata Nabi, al-ashraf golongan-golongan bangsawan. Jadi kita tahu bukan kerana bangsawan itu menjadikan mereka ini dihumbang ke dalam neraka, tetapi
kerana amalan-amalan yang mereka lakukan, yang kebanyakan mereka ini terdedah dengan dosa dan maksiat, sehingga mereka ini berpoya-poya dan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini kalau kita tengok 6 yang kita tengok tadi daripada ciri-ciri ahli neraka. Yang pertama tadi kita tengok lelaki yang berlaku zalim. Yang kedua, wanita yang tidak memelihara auratnya dan mendorong kepada dosa dan maksiat dan kemungkaran. Kemudian dalam dialog neraka dengan syurga disifatkan oleh Nabi SAW bahawa neraka ini melaporkan penghuni-penghuninya adalah al-jababirah, iaitu golongan-golongan yang berlaku zalim. Al-mutakabbirun, orang-orang yang akuh dan sombong dalam kehidupan dunia. Yang ketiga, penguasa-penguasa. Dan yang keempat, bangsawan-bangsawan. Yang mana mereka ini hidup dengan mewah dan berpoya-poya di dalam kehidupan, tetapi tidak melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah. Sementara itu kata syurga kepada Allah, dia kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata syurga, yadkhuluni, memenuhi di dalam aku, menginap di dalamku ini, dalam syurga, ad-du'afa, orang yang dilihat di dunia ini sebagai orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, al-fuqara, dan orang-orang yang miskin. Jadi di sini kalau kita tengok 3 kelompok yang masuk syurga ini digambarkan oleh Nabi ialah orang yang lemah, orang fakir, orang miskin. Jadi kalau gitu orang kaya tak masuk kah? Jadi definisi dan makna fakir, miskin dan lemah ini perlu kita fahami secara tepat. Jadi yang dimaksudkan dengan orang yang lemah di sini ialah orang yang tidak berlaku zalim kepada orang lain. Orang-orang yang hidup dalam keadaan harmoni dan aman, tidak sombong dan angkuh di dalam kehidupan mereka. Dan golongan yang fakir dan miskin ini ialah golongan yang sentiasa berhajat dan bergantung kepada Allah, hati-hati mereka itu. Kalau kita tengok banyak pun orang yang hidup mereka itu kaya dan kaya raya, tetapi kekayaan mereka itu sama sekali tidak menjejaskan ibadat dan ketaatan mereka kepada Allah. Sebagaimana yang kita tengok Sayyidina Uthman ibn Affan, yang mana kekayaannya itu sepenuhnya digunakan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi kata kepada Sayyidina Uthman, la dhaira li Uthman ba'da hadzal yaum. Bila mana Sayyidina Uthman berinfak kepada Nabi dengan sangat banyak dan membantu agama, kata Nabi, dengan infak-infak yang telah diberikan oleh Sayyidina Uthman itu, dia buat apa pun tidak akan mudarat dah dia. Maknanya dia akan diampun oleh Allah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan sebagaimana yang kita tahu, Sayyidina Uthman ini termasuk di antara 10 orang yang telah dijamin oleh Nabi sebagai ahli syurga. Jadi yang dimaksud dengan fakir dan miskin di sini ialah kebergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa, walaupun kita sebenarnya memiliki kekayaan dan harta dunia. Kerana kita tidak mahu sebagaimana yang berlaku kepada Qarun, bila mana mereka telah memiliki ataupun Qarun ini memiliki harta dunia yang banyak, bila dituntut untuk berinfak di jalan Allah, Qarun kata, innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaan yang saya dapat ini kerana kepandaian yang saya miliki, bukan dengan sebab-sebab lain. Jadi oleh itu kenapa saya perlu berhabis kepada orang lain? Nak beri kepada orang kata ini milik saya, kecerdikan saya, kamu bodoh, maka tak payah dapat apa-apa. Jadi ini sifat angkuh dan sombongnya Qarun. Maka Tuhan kata fakhasafnahu wa bidarihil ard. Maka Tuhan tenggelamkan dia dan rumah-rumahnya itu di dalam bumi. Dan sehingga hari ini kita di tanah Melayu ini, kalau jumpa harta orang lain,
kita kata harta karun. Sebenarnya harta orang kita pergi ambil. Jadi kita kata nak suruh boleh kita ambil, kita kata ni harta hak karun punya. Karun tenggelam di Mesir, tak timbul harta dia kat Malaysia ni. Jadi kalau jumpa harta orang, jangan duk sebut ni harta karun, maka kita pun nak ambil kat kita tu. Kalau dah jumpa harta orang lain, maka kita perlu mengikuti beberapa prosedur. Harta yang kita jumpa itu perlu diiklan, perlu dimaklumkan, kemudian sekiranya ada tuntutan maka perlu kita serahkan. Sekiranya tidak ada tuntutan, maka barulah ada beberapa proses yang lain yang perlu kita laksanakan, sama ada diserahkan kepada Baitul Mal dan seumpamanya. Ini dipanggil sebagai hukum laqatah, harta yang dijumpai. Jadi kita hari ini jumpa harta orang, saya jumpa harta karun, kita pun ambil kat kita. Sebab apa? Sebab karun dah mati, dia tidak buat tuntutan, kita pun ambil kat kita belakang. Banyak orang buat harta karun, harta orang, harta karun. Ini menjadi suatu kesalahan yang perlu kita ambil perhatian. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran kalau kita tengok di dalam surah An-Nazi'at ayat 37 dan hingga 41, Tuhan kata fa amma man tagha, antara ahli syurga dan ahli neraka. Tuhan kata nanti balik sekejap lagi boleh tengok dalam surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta, itu dalam ayat 37-41 Tuhan kata fa amma man tagha, ada pun orang yang berlaku tagut, iaitu berlaku zalim, berlaku kejam, sebagaimana yang sifat kita sebut tadi di atas, wa asaral hayatad dunya, dan mereka ini mengutamakan kehidupan dunia sehingga lupakan akhirat. Maka kata Tuhan fa innal jahima hiyal ma'wa, maka nerakalah penginapan dia. Tengok tuan-tuan, Tuhan kata penginapan. Jadi neraka ni boleh jadi penginapan ke? Tetapi ini adalah suatu penghinaan, satu ancaman kepada kita. Jadi orang yang mengutamakan dunia sehingga kita lupakan akhirat, kita tidak ada amalan, tidak ada fikir pun untuk hari akhirat, kita tidak berasa takutkah bagaimana untuk kita berhadapan dengan hari akhirat kelak? Semalam waktu sedang memandu, saya buka syarahan Syekh Said Al-Kamali, ulama dari Morocco, yang juga merupakan ahli majlis fatwa kerajaan Morocco. Dia ni, Syekh Said Kamali ni bagi saya lah sangat hebat. Hadis Bukhari, Muslim, Muwatta tu hafal belaka. Bukan hafal Quran. Hadis-hadis kitab yang besar beribu tu hafal. Kuliah dia tak ada lah kena tulis-tulis macam kita nak tulis-tulis dulu baru boleh baca. Dia semua dalam kepala je. Masya Allah. Ini Syekh Said Al-Kamali. Bila dia baca ayat begini, kata dia, dan bila dia bercerita tentang hari akhirat, kata dia, kita perlu untuk duduk sejenak berfikir bagaimana sekiranya kita berada pada tahap tersebut di hari akhirat kelak nanti. Kita duduk sejenak berfikir bagaimana kita boleh menghadapi ini. Bila Tuhan kata fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Bagaimana kita duduk sejenak melihat neraka di hadapan kita, tuan-tuan. Betapa sukar, betapa susahnya kita untuk berhadapan dengan azab yang sangat dahsyat di hari akhirat kelak itu. Kemudian kata Allah wa amma man khafa maqama rabbih, ada pun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa anil hawa, dan dia mencegah dirinya daripada terjebak dengan keinginan nafsu yang dahsyat, kemewahan, kelazatan sehingga meninggalkan ibadat dan taat. Mereka memelihara, menjaga ini, mana orang takut kepada Allah, dengan kata lain dan patuh dan taat kepada suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikut segala kemahuan hawa nafsunya.
kata Tuhan fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurgalah tempat penginapan dia. Jadi dua gambaran yang berbeza antara sifat dan ciri-ciri ahli syurga dan juga ciri-ciri ahli neraka. Dan insya-Allah dalam kuliah subuh yang akan datang kita akan cuba untuk berbicara tentang ciri-ciri dan juga sifat-sifat ahli syurga. Jadi di dalam ayat ini kita dah sentuh sikit salah satu daripada ciri-ciri ahli syurga. Namun insya-Allah kita akan perinci. Jadi ayat ini tuan-tuan kita tengok sangat mudah. Jadi ayat ini sangat mudah untuk kita faham, untuk kita meneliti. Di samping ayat-ayat lain, kalau kita tengok di dalam surah Abasa wa Tawalla dan juga surah Amma Yatasa'alun, Tuhan bercerita ahli syurga neraka ini dalam bentuk kita kata kontras dia hitam putih. Mudah kita nampak, mudah kita faham. Ahli syurga bagaimana, ahli neraka bagaimana. Jadi sekiranya kita nak masuk syurga, maka kita mesti memilih ciri-ciri dan sifat-sifat ahli syurga. Sekiranya kita takut kepada neraka, maka kita mesti menjauhkan diri daripada sifat-sifat dan ciri-ciri golongan yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ciri-ciri ahli neraka. Jadi kefahaman ini perlu sentiasa hidup segar di dalam pemikiran kita. Sebab itu kita tengok para sahabat dulu akan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahu kepada saya sesuatu amalan yang dengan sebab itu saya masuk syurga. Sahabat tanya, kita hari ini kita akan tanya kepada orang biasa. Kita akan tanya, bagaimana saya perlu lakukan untuk saya menjadi orang yang berjaya. Kita kan biasa orang tanya, pelajar-pelajar kita akan tanya begitu. Bagaimana nak jadi orang berjaya, Ustaz? Bagaimana kita nak suruh kita ni mendapat itu, mendapat ini? Bagaimana nak jadi kaya? Bagaimana nak jadi sihat? Bagaimana nak jadi senang? Tetapi kita kadang-kadang terlupa nak tanya, bagaimana untuk kita selamat daripada azab Allah? Bagaimana untuk kita selamat daripada api neraka Allah? Bagaimana untuk kita mendapat redha Allah? Bagaimana untuk kita menjadi orang yang berjaya di dunia dan juga berjaya di hari akhirat kelak. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kesimpulannya yang kita dapat ambil daripada kuliah subuh pada pagi ini ialah kita di akhir zaman, kita sudah berada 1400 tahun selepas daripada kewafatan Nabi SAW, dan Nabi mengingatkan kepada kita bahawa kita berada di penghujung kehidupan dunia ini, yang mana kita akan berhadapan dengan banyak fitnah dan juga ujian dan cabaran. Dan keselamatan bagi kita hanyalah berpegang kepada ajaran Islam dan ajaran agama. Jadi bagi memastikan kita selamat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita mesti untuk memahami agama kita ini dengan cara yang betul. Kita mesti mempelajari asas-asas agama, kemudian kita juga mesti beramal dengan amalan-amalan dan ajaran-ajaran sunnah-sunnah Nabi SAW, kerana di akhir zaman sunnah-sunnah Nabi ini akan ditinggalkan, ajaran-ajaran agama ini akan diperangi, kemudian kehidupan beragama juga tidak disukai, sehingga Nabi kata orang yang berpegang kepada agama dan ingin berpegang dan menegakkannya itu seperti orang memegang bara api. Jadi ini adalah satu cabaran. Jadi dengan sebab itu kita juga sebut tadi beberapa ciri ahli neraka, antaranya lelaki yang berlaku zalim, perempuan yang tidak memelihara aurat dan juga mendedahkannya, serta mengajak dan menyebabkan orang cenderung kepada kemungkaran dan juga kepada dosa dan juga maksiat. Kemudian dialog ahli syurga dan ahli neraka mengatakan bahawa penghuni-penghuni neraka adalah golongan jababirah, golongan-golongan yang melakukan kezaliman kepada orang lain, golongan-golongan yang angkuh dan sombong di dalam kehidupan, raja-raja dan pemimpin yang tidak berlaku adil
kepada ayatnya, dan juga golongan bangsawan ataupun golongan kaya raya yang hidup mewah tanpa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara golongan ahli syurga adalah golongan yang sentiasa berpegang kepada ajaran agama Allah. Fakir dan miskin bergantung kepada Allah, dan orang yang dipandang lemah dan juga dipandang rendah oleh manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud lemah di sini bukan maksud orang yang hina, tak. Maksudnya orang yang sentiasa beribadat, orang yang sentiasa merasakan dirinya lemah, fakir dan merasai kebesaran Allah. Itu yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Nazi'at ini, wa amma man khafa maqama rabbih, orang-orang yang takut kepada kebesaran dan keagungan Allah. Dia merasa dirinya kecil berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dirinya itu lemah berhadapan dengan keagungan dan kebesaran Allah, dan dirinya merasa sentiasa bergantung dan berhajat kepada Allah. Maka inilah orang-orang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam syurga Allah di hari akhirat kelak. Jadi muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kuliah subuh yang kita dapat ambil pengajaran pada pagi ini, dan insya-Allah pada minggu ataupun bulan yang akan datang kita akan mempelajari sifat-sifat ahli syurga dan bagaimana mereka ini dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setakat itu saja dulu untuk pagi ini. Ada apa-apa yang nak ditambah, nak dikongsikan sebab kuliah online ini kan? Kalau kuliah dekat-dekat boleh. Datuk apa nak tambahkan, silakan. Tak ada. Ya. Ya. Tanya saya, ada gambar ni boleh tanya terus. Kalau ada apa-apa nak tambah, komen, silakan. Tak ada. Tak ada. Ya. Apa ni, Datuk kita Tuan Kena tak ada hari ni? Dia pergi Madinah, dia buat umrah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Semoga sihat walafiat, selamat semuanya insya-Allah. 25. Oh, Masya Allah. Okey. Kalau tidak apa, kita tutuplah majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadanallahu wa iyyakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Dah.